Bulan Pagi, Ramadan. cikgu. Apa ni? Selamat pagi. Di rumah. Lepas raya, anak-anak sekolah kat rumah. Ya Allah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك اللهم من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من أحوال أهل النار. الحمد لله. Hari ini tarikh 15 hari bulan Ramadan. Dah bulan Ramadan tinggal. Ada lagi berapa? 15 hari. Itu rukun Islam. Rukun Islam. Kita di dalam bulan Ramadan untuk barnamaj Huda Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kita ambil satu ibrah. Huda Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kita ambil satu surah setiap hari bulan Ramadan. Pukul 6.30 sampai pukul 7. Bukan 2 jam, 1 jam. Tak. Waktu kecil. Waktu kecil betul. Tetapi kita ambil ibrah yang ada di dalam surah yang pendek. Hari ini tajuk surah At-Tin. Buah. Sedap buah. Wat-Tini waz-Zaitun. Surah dia 8 ayat. Tapi banyak ibrah di dalam surah At-Tin. Surah At-Tin surah Makkiyah ala arjahil aqwal. Maksud surah Makkiyah yang turun di Makkah, satu qaul, atau turun sebelum hijrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tetapi yang ibrah di dalam surah Wat-Tini waz-Zaituni wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin, saya letak 3 poin yang khulasah di dalam surah Wat-Tin. Al-Qasam, bersumpah. Betul, sumpah. Betul? Dan makhluk insan. Yang 3, hari qiyamah. Hari qiyamah. 3 poin yang ada di dalam surah ini. Macam mana orang hidup di dunia dan di akhirah. Ada ibrah. Ibrah ini ada di dalam surah At-Tin. Ada di dalam surah At-Tin. Tadarus Al-Quran. Banyak orang tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan sahaja. Bulan Ramadan, Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Tetapi kita ambil banyak ibrah ini setiap hari. Setiap hari, bukan untuk dah habis bulan Ramadan, dah tak nak faham, tak nak baca Al-Quran, tak nak tadarus, tak nak tak. Ini sekolah. Bulan Ramadan macam sekolah. Bila kita masuk sekolah, teacher kata okey baik, bagi sekalian baik, kita keluar di dalam bulan Ramadan, cari kerja yang baik. Dan gaji yang mahal. 5,000, 6,000, 10,000, ada 15,000, ada 20,000. Sebab kalau sigil baik, orang pandai, mimala, boleh jumpa kerja yang baik. Tetapi, kalau orang tak baik, sigil tak baik, macam mana dia cari kerja? Susah. Itu bulan Ramadan, sekolah orang Muslim, umat Islam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tadarus. Ambil banyak ibrah. Banyak manfaah. Sampai faham.
terus buat setiap hari sampai jumpa Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini nasihat bulan Ramadan. Nasihat bulan Ramadan. Tetapi hari ini ambil tajuk di dalam surah At-Tin. Surah At-Tin dia 8 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Nak cakap sama orang tak? Boleh? Okey, nanti ustazah nak ahlan dulu. Ahlan wa sahlan. Nak ahlan wa sahlan dulu. Assalamualaikum Puan Rifka. Hari ini Puan Rifka bersama dekat dekat Facebook. Kak Rina hari ni bersama dekat Instagram. Wah, dia terbalik pula dengan Puan Rifka. Okay, Kak Hartini. Assalamualaikum Kak Hartini, selamat puasa. Baru tengok Kak Hartini beli kereta. InsyaAllah, Syakir. Tahniah Kak Hartini, warna merah lagi. InsyaAllah, barakah sa'adah. InsyaAllah, kenderaan yang baik. Kak Ani, Assalamualaikum Ustazah, selamat bercerita ilmu. Salam Ramadan ke-15. Kak Khairia, Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada semua yang dah bersama. Boleh like dahulu live FB ini, dan insya-Allah hari ini kita ada pengajaran yang sangat banyak sebenarnya dalam surah At-Tin. Jom kita ready untuk sama-sama kita pecut sebab kita hanya ada 20 minit saja lagi. Okay. Wow. Silakan Ustaz. Okey. Surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wat-tini waz-zaitun." Berfirman, sorry. Sabda. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Bersumpah di dalam 3 yang ada di dalam surah At-Tin. 4, sorry. Tin, zaitun. Wat-tin, bersumpah wat-tin, buah tin. Buah tin. Dan waz-zaitun, bersumpah buah zaitun. Demi buah zaitun. Zaitun ini ubat. Banyak ada manfaat untuk orang kalau orang sakit. Wa turi sinin, bukit Tur. Bukit Tur. Dan wa hadzal baladil amin, Makkah al-Mukarramah. 4 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surah At-Tin. Apa ibrah? Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kan? 3 ayat. Tetapi 4 sumpah. Ada 4 sumpah. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sumpah ini? Sebab ada banyak manfaat untuk orang Muslim, untuk orang umum. Dan ada satu qaul ulama, sebab Allah Subhanahu wa taala sumpah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ini tumpah anbiya. Tumpah anbiya. Sebab wat-tini waz-zaitun ini Baitul Maqdis, maulid Sayyidina Isa alaihi salam. Wa turi sinin, bukit tumpah yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tumpah? Sumpah. Al-makan alladhi yurid an yatakallam. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala, bahasa Melayu, yang Allah Subhanahu wa taala nak cakap, mahu cakap sama Sayyidina Musa alaihi salam, Jabal At-Tur. Wa hadzal baladil amin, ini Makkah al-Mukarramah, maulid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulidihi fi Makkah al-Mukarramah. Untuk Sayyidina Isa alaihi salam dan Sayyidina Musa alaihi salam dan Sayyidina an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 anbiya. Itu شعيرة إسلام من شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. Ini poin yang 2. لقد خلقنا الإنسان. Allah Subhanahu wa taala bercipta orang yang baik. Allah khalaqas samawat, khalaqal bulan dengan matahari, dengan bumi, dengan laut, semua ini tetapi orang yang baik. Allah khalaqal insan fi ahsani taqwim. Semua haiwan makan dalam mulut terus, tapi orang manusia makan di tangan. Ini nikmat. Semua makhluk jalan, ambat.
ambak kaki. Dia ambak kaki. Tak ada orang ada dua kaki. Nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi banyak nikmat untuk orang. Untuk orang. Dan ada lagi, semua makhluk tak ada akal, boleh faham, boleh fikir macam orang. Orang, Allah Subhanahu wa taala bagi akal. Tahu ini baik, ini tak baik. Ini halal, ini haram. Ini bagus, ini tak bagus. Contoh macam ini sebab kita afdal. Kita yang baik untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia dan di akhirat. Thumma radadnahu asfala safilin. Bila orang dah tua, dah tahu, ada sedikit yakin dia dah dekat mati. Kadang-kadang orang macam dia tak faham atau dia tak tahu mana yang datang ziarah atau mana yang tak datang ziarah atau apa yang boleh bagi atau apa yang dia macam tak ada akal. Dah umur mungkin 80 tahun atau 100 tahun. Dia macam tak kenal ini jumpa siapa, ini nama siapa. Dia tak tahu. Sebab dia dah tua. Thumma radadnahu asfala safilin. Untuk khusus orang kafir. Asfala safilin ini bawah neraka. Tetapi orang Muslim, orang mukmin, orang salih bukan macam ini. Orang salih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 6 di dalam surah At-Tin, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang salih, orang mukmin, dia tak hilang akal dia. Dia tahu, dia buat yang baik, dia boleh faham, dia macam ada rida di dalam hati. Itu apa yang angkat waktu ada kuat badan dia, waktu umur dia 30 tahun, 40 tahun, 25 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ada lagi kuat, boleh buat ibadah, boleh buat amalan yang salih yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Bila dia dah tua, Allah Subhanahu wa taala beri satu mizah, akal dia tak hilang. Ulama kata khusus belajar atau orang yang hafal Al-Quran. Itu mizah. Dia tak hilang akal. Dan boleh tahu ini nama siapa, ini adik, ini abang, ini kawan nama Ahmad atau Said atau apa, dia tahu walau dia dah tua. Itu sifat orang Muslim, orang yang buat amalan salih. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun selalu tak berhenti. Ghairu mamnun ay ghaira maqtu'. Selalu. Di dunia tak hilang akal, boleh tahu, lepas dia mati, dah buka masuk dalam kubur, macam di dalam syurga, raudhatun min riyadhil jannah. Bila hari qiyamah, dah masuk di dalam syurga. Sentiasa, tak sakit. Tak ada apa-apa tinggal jalan. Sebab apa? Sebab dia hafal Al-Quran. Sebab dia buat amalan yang salih. Sebab dia ada akhlak yang baik. Sebab dia qudwah, dia ambil qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ambil qudwah Al-Quran Al-Karim dan faham tadabbur Al-Quran Al-Karim. Itu yang kita nak ambil di tahun ini insya-Allah. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yukadzibuka ba'du bid-din. Tak ada orang Muslim, tak ada orang ada akal, dah tahu ini agama yang baik, dah cahaya masuk di dalam hati, tetapi dia tak nak ikut. Ini, kalau dia tak nak ikut, ini mungkin orang munafik, mungkin dia orang kafir, mungkin ini orang tak sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Muslim, bila dia dengar
qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah macam ada hormati dan ada adab, ada akhlak, boleh dengar nasihat atau hukum yang ada di dalam syariah Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka, faman, siapa? Siapa yang ada orang boleh tipu di dalam agama? Kalau dia tipu, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Sebab cahaya al-Islam dah masuk di dalam hati. Nur. Ma fi qalbi ghair Allah. Betul tak? Ma fi qalbi ghair Allah. Bila lihat ini kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita baca. Kadang-kadang baca Al-Quran tapi tak faham makna, tak faham maksud, tak faham tadabbur. Dalam hati macam dia menangis. Menangis sebab apa? Sebab dia tak faham maksud. Itu khusyuk Allah Subhanahu wa taala pilih untuk orang. Untuk orang, tetapi ada mujahadah. Mujahadah diri. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah ahkamul hakimin. Allah adil. Allah rahim. Bila kita baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun, akhir ayat alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, sunnah kita kata wa ana ala dhalika minasy syahidin. Bala innahu ala kulli syai'in qadir wa ana ala dhalika minasy syahidin. Dua tulis ini. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kita apa cakap? Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Wa ana ala dhalika minasy syahidin. Okey, itu sunnah. Hormati Al-Quran, hormati kalam Allah Subhanahu wa taala, dan qudwah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sunnah yang ada di dalam Al-Quran macam itu. Bila dengar Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin sampai akhir alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, jawab di dalam bahasa Arab alaysa, al-hamzah istifham. Istifham soal. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Apa jawab? Bala. Bala maksud dia betul. Bala innahu ala kulli syai'in qadir wa ana ala dhalika minasy syahidin. Kita syahadah. Di dunia kita nampak Quran, kita nampak bukit, kita nampak semua makhluk yang ada. Semua makhluk yang ada, kita nampak siapa yang bercipta ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca segara yang sebelum 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Kita baca di dalam segara, dalam sirah, di dalam buku. Baca mana orang, mana bercipta yang sebelum 100 tahun, 200 tahun. Dah mati. Siapa yang buat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Wa ana ala dhalika minasy syahidin. Kita syahadah. Kita syahadah. Macam ada yakin di dalam hati kita yang buat ini Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi hukuman ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah orang muslim yang baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dah syahada ini dah masuk dalam hati. Dah masuk di dalam hati. Ini tadabbur surah At-Tin Waz-Zaitun. Terima kasih. Kita nak dengar Ustazah apa yang bagi sedikit nasihat. So, Ustazah banyak ilmu. Boleh bagi nasihat. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Ya, daripada ayat pertama sampai ayat ke-8 dah. Kita sebelum ni kita baca tadarus kan. Hari ni insya-Allah kita nak memahami apa isi. Dan ayat ini daripada tempat, bermula dengan tempat. Okey? Dan selepas tempat Allah mulakan dengan penciptaan manusia. Dan di manakah manusia itu akan berakhir? Manusia itu akan duduk mana? Allah bagi tahu. Dan selepas itu
Allah tanyakan persoalan kepada kita sebagai hamba. Soal dan jawab ini antara uslub yang Allah gunakan dalam Quran. Kenapa? Kadang-kadang manusia ni dia bukannya tak tahu, tapi nak digerakkan fikiran kita supaya kita fikir, kita gerak. Sebab itu dalam Quran banyak Allah sebut afala apa? فلا Afala يتدبرون. bukan apa nama? Afala taqilun. Kan? فلا يتفكرون. Afala yatafakkarun. Sebab Allah kata Allah dah bagi akal kepada kita. Contoh ayat ujung sekali kan. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. Kita nak sebut pasal guna akal. Betul. Nastakhdimul akal. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah bila Allah tanya kita dengan soalan, jadi akal kita akan gerak. Akal kita akan fikir, bukankah Allah ini yang maha menghakimi, maha bijaksana, yang paling adil di dalam pengiraannya? Maka kita jawab apa? Ustaz dah sebutkan tadi, dan saya dah tulis di ruangan komen, sahabat-sahabat boleh tengok, catat, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Walaupun dalam solat boleh baca. baca tapi slow. Kalau kita baca tadarus Quran, bila sampai surah At-Tin, ayat ke-8, terus baca. Bala. Sebab Allah tanya, itu adakah? Adakah? Betul. Jadi bila adakah, jawapannya sepatutnya kalau bahasa Melayu hal bahasa Arab na'am atau la. Tapi bala ni dia lebih tinggi lagi. بلية. Dia balir, dia terlalu tinggi sangat pertanyaannya. ألست بربكم قالوا بلى di dalam surah. Ya, sama dengan soalan sewaktu kita di dalam alam roh. Allah tanya, alastu tu adalah adakah. Dia question. Dia adalah satu pertanyaan Allah kepada kita. Bala pula. Alaisa Allah. Adakah Allah itu yang maha adil menghukumannya? Maka kita kata, ya Allah, kami menyaksikannya. Apa maksud? Bala, iaitu bahkan, ya pasti. Wa ana ala dhalika minasyahidin. Ya pasti, ya Allah, kami dapat melihat, kami dapat menyaksikan dengan mata kepala kami. Kaulah, wahai Allah, yang paling adil di dalam penghakimannya. Ini nak digerakkan akal kita. Jadi dengan ayat 8 tadi tu, kami memang nak mengajak sahabat-sahabat, jom bersama-sama kami setiap pagi, walaupun kami ni tak pandai macam orang-orang lain. Orang lain pandai kan. Orang lain mungkin banyak dia punya ilmu dia. Tapi kami ilmu tak banyak. Tapi kami membawa apa yang dibawakan oleh ulama. Kami bawa apa yang ulama bawa, iaitu mari sama-sama kita kembali kepada apa ajaran Allah yang dibawa oleh pewaris Nabi. Tak guna kalau kita cerita isu banyak tapi tak bawa pun kepada penyelesaian. Dan penyelesaian kita apabila kita kembali kepada Al-Quran. Betul tak? Bila kita ni nak cari. Kalau tak, kita akan pergi pusing-pusing benda yang sama. Kan? Bawa isu, pergi benda yang sama je lah. Maksudnya, kita akan, apa orang kata, go ahead, go stand. Pi mai tang tu. Pergi sini. Kita tak jumpa solusi. Sorry, pagi ni macam nak, membebel sikit. Kita tak jumpa solusi. Memang ramai orang yang suka bercakap tentang isu. Tapi jumpa tak solusi tak? Terpulanglah. Kalau siapa yang nak buat macam tu, terpulang. Tapi rugilah. Kehidupan kita ni Allah bagi umurnya sedikit. Biarlah kita pergi kepada manhaj yang ulama ajarkan kepada kita, bagikan solusi. Kembalikan manusia kepada Al-Quran. Bukannya bercakap, cerita pasal Quran, tapi tak kembali kepada Al-Quran. Makin jauh manusia dengan Al-Quran. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin, wahadzal baladil amin. 4 tempat. 4 sumpah. Sorry lah, orang nampak pula baju saya ni. Nampak baju di dalam.
عادي ما في اشكال. 4 tempat, 4 sumpah. Okey, tulis dekat ruangan komen. Yang pertama tadi Ustaz dah sebut dah, buah apa? Buah tin. Buah tin biasa orang makan terus. Buah zaitun biasa orang akan proses ataupun buat dia sebagai apa kita kata Ubat. pati lah, pati. Maksudnya dia ada taksir. Kalau buah tin makan saja. Betul. So kita berapa last kali bila kita makan buah tin dengan buah zaitun? Bila orang sakit. Aha. Tapi kat Malaysia tak makan langsung. Buah tin Itu buah zaitun. ubat. Ha. Ada banyak manfaat. Ya, sebab Orang sampai tak tahu ini ada banyak manfaat. tak tahu. Bila InsyaAllah last kali? نحن نبيع بعدين. Ya, nanti kita jual. Nanti sahabat-sahabat beli Nak katanya kita ni Allahu Akbar. Baca Quran kita tak menghayati pun. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dengan buah zaitun? Kita tak pernah cecah pun dekat dalam rumah kita buah tin. Last kali makan bila? Masa pergi umrah. 2 tahun dah COVID tak pergi umrah, 2 tahun lah tak makan buah tin. Sedangkan kat Malaysia banyak je kedai-kedai Arab yang jual buah tin, yang jual buah zaitun. Kita tak pernah makan. Kita makan belacan je. Sambal belacan. Sambal belacan je kita Nasi makan. lemak, ha? Nasi lemak kita makan. Tapi buah tin, buah zaitun tak sentuh pun dalam kehidupan kita. Tak manis. Sebab Dia Allah bersumpah sebab kerana khasiat. Antaranya khasiat yang sangat tinggi pada buah tin dengan buah zaitun. Pandai pergi cari. Hari ni belajar buah tin, belajar surah At-Tin, ambil praktikal terus. Yang kedua, Allah bersumpah dengan tempat yang ada pada buah-buahan tersebut. Yang dikatakan bahawa buah tin banyaknya di kota Damsyik, iaitu di Syria. Apa? Kak Liz dah gelak. Biar oksigen masuk dalam Dalam kepala barang pagi-pagi ni. Buah-buah syurga. Kenapa kita tak biasa makan buah ni? Itulah kita makan buah pisang je. Orang fikir mungkin di dalam syurga. Nanti tunggu dalam syurga baru makan. Kat dunia tak payah makan. Dia ada khasiat dia bagus. Memang kita kena cari. Okey, sahabat-sahabat, tempat yang tumbuh buah tin tersebut dikatakan oleh para ulama ialah banyak tumbuh di Damsyik, Syria. Dan yang kedua, buah zaitun banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Pernah tengok kan buah zaitun? Dia punya ladang zaitun dekat Palestin. Masya Allah. Kan memang sangat-sangat banyak. Ini tempat yang masyhur dengan buah tersebut. Dan yang ketiga, Waturi Sinin, iaitu Bukit Sinai lah orang Melayu kata, di mana di Mesir. Iaitu tempat yang Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah. Yang keempat, wahadzal baladil amin, Mekah. Boleh tulis kat ruangan komen. Jadi 4 tempat yang dimaksudkan apa? Buah tin di Syria, buah zaitun di Palestin, Baitul Maqdis, dan Turi Sinin, iaitu Bukit Sinai di Mesir. Dan yang keempat iaitu wahadzal baladil amin, iaitu Mekah, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. So jadi 4 tempat ini Allah bersumpah dengannya. Kerana kalau kita tengok tempat ni lah yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Saya tak tahu sahabat-sahabat biasa ke tidak dengan 4 tempat ni. Memang 4 tempat ni di Damsyik, Syria, Baitul Maqdis, Mesir dengan Mekah. Inilah tempat ada lagi ulama yang menjadi rujukan untuk dunia. Dulu tempat ini ialah tempat para anbiya. Ya, tempat para anbiya yang memang sangat berkat. Dan hari ini kalau kita tengok ulama-ulama daripada Mesir, ulama daripada Syria, ulama daripada Mekah, ulama daripada Baitul Maqdis, mereka memegang manhaj al-ulama warasatul anbiya. Contoh, kita baru-baru, rasa tak ada baru sangat lah Ustaz ya, sebelum puasa dengan Syekh Nabulsi, ya, online Zoom. Tu Syekh Nabulsi, ulama di Syria, Damsyik, Dimashq. Bahasa dia lain. Syekh Ramadan Al-Buti yang kita belajar fik sirah. Tu Damsyik. Kalau macam Sabuni. Sabuni yang kita guna ni, yang kita sebut semalam, yang kita baca surah Al-Fatihah untuk yang mati akhir Syaban. Ya, yang baru lagi Syaban hari tu meninggal dunia. Allah yarham. Allah yarhamuhu.
Jangan terkejut ya, dia nak buku nak terjatuh. Jadi ini di Damsyik, di Mesir, Azhar, Al-Azhar Al-Sharif. Sebelum berapa tahun Ustaz? Tanya ke Ustaz. 1100 tahun. 1,000 manhaj yang sudah terbina 1,100 tahun. So Islam bukan bermula di Malaysia. Islam bukan bermula di Malaysia. Sorry to say. Kalau kita rujuk hanya kepada Malaysia, kita jauh sangat ketinggalan. Islam dah Allah bagi permulaannya daripada tempat-tempat yang berkat ini. Kena cari. Yang saya pernah cakap, kalau rasa macam nak ialah paling kurang tengok muka biar dapat berkat untuk dapat ilmu daripada ulama yang ni, pergi dekat Mutarjim Clips. Dekat YouTube ada channel nama Mutarjim. Cuba Hanis tuliskan Mutarjim Clips. Mutarjim Clips memang dia bagi ulama-ulama yang di empat tempat ni yang mereka terjemahkan. Dia punya klip je yang pendek-pendek lah, macam sneak video je, pendek-pendek. YouTube ya, dia YouTube channel. Tengoklah ibu-ibu. Kita selalu pergi Malaysia. Rupanya kita ni pergi dekat tempat yang sama je. Kita tak jumpa ulama, kita tak jumpa pewaris Nabi. Akhirnya kita ni mengarut je lebih. Mengarut kita ni. Okay, insyaAllah. Mutarjim Clips. Ya, betul. Subhanallah. Nanti apa nama Ustazah Anis sharekan links, boleh tengok. Tengok muka paling kurang. Tengok muka ulama-ulama daripada Kota Suci ni. Baik. Panjang pula bebel aku ni. Sikit lagi. Dah pukul 7 dah. Allah ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Ustaz dah sebut tadi, cipta yang manusia tu baik sebab ada akal, manusia tu baik makan dengan tangan dan sebagainya. Dan Allah jadikan manusia itu turun ke bawah sekiranya mereka itu tidak beriman kepada Allah, iaitu neraka yang paling bawah sekali, iaitu orang kafir lah. Ataupun secara, kalau bukan kepada orang kafir, maksudnya kepada umur manusia, iaitu manusia akan jadi kembali kepada baby, kembali kepada tak ada akal dan sebagainya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang tak nak nyanyuk. Hari ni kita nak bagi dalam surah At-Tin tips tak nak nyanyuk. Apa tips tak nak nyanyuk? Hafal Quran. Ulama cakap dalam ayat ini itu maksudnya summa radadnahu asfala safilin, jadi tua, jadi ganyut, jadi baby balik, tak berakal dan sebagainya. Illal ladzi, kecuali orang yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, yang ni dia tak akan nyanyuk. Falahum ajrun ghairu mamnun. Allah bagi macam-macam kehebatan, kekurniaan daripada Allah. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Tadi kita dah terang. Baik sahabat-sahabat, terima kasih banyak-banyak. 7.3 minit, kita perlu beredar dahulu. InsyaAllah kita boleh tengok tu Ustazah Anis dah bagi dah Mutarjim Clips. Itu dia punya channel dia. Bolehlah pergi ke YouTube. Sahabat-sahabat bila pergi YouTube tu, kalau nak tahu, nak selalu tengok, kena tekan butang subscribe. Tapi tak faham bahasa Melayu. Tak, dia ada Mutarjim Clip tu, Mutarjim. Ada terjemah. Okey, bagus, alhamdulillah. Dan kalau dah pergi kat YouTube tu, jemputlah untuk ke YouTube channel kami, Ustazah Nurul Hidayah. Okey? Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi. نلقاكم على خير إن شاء الله والحمد لله. habis kelas tadabbur hari ini. Esok إن شاء الله kita ambil surah Quraisy. Ambil surah Quraisy. 4 ayat. Tetapi إن شاء الله kita ulang sikit dan ambil banyak ibrah yang ada di dalam tafsir dengan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصوما مقبولا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sini ya. Okey.